Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita akan belajar membanding dan susun nombor. Apa maksud banding dan susun? Membanding ni kita nak tentukan nilai mana yang lebih besar dengan nilai mana yang lebih kecil. Kemudian susun nombor ini kita nak susun nombor berdasar tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6, buku teks digital muka surat 6. So, cikgu akan bincangkan menggunakan buku teks. Okey, baik. So, macam mana kita nak membandingkan nombor? Okey, baik. Di sini ada beberapa contoh lah. Okey, yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, bilangan penduduk Iban. Untuk Lawas ada sebanyak 1,105. Ubuk Antu 24,712, Bintulu 75,141 dan Sibu 69,711. Okey, antara Bintulu dengan Sibu. So dia nak antara Bintulu dan Sibu. Penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Jadi kita nak bandingkan dua tempat, iaitu di antara Bintulu dan juga Sibu. Okey, kita nak bandingkan. Cara kita nak bandingkan, yang pertama kita kena tentukan dulu bilangan digit. Berapa bilangan digit penduduk di Bintulu? 5 digit. Dan berapa bilangan digit di Sibu? Pun 5 digit. Jadi kita susun mengikut dia punya nilai tempat. Okey, susun nombor ikut nilai tempat. So, bila kita susun nombor ikut nilai tempat, kita mulakan dengan nilai tempat yang terbesar, iaitu nilai tempat 10,000. Di nilai tempat 10,000, kita tentukan 7 dengan 6, digit yang lebih besar adalah digit 7. Bermakna, di 75,141 adalah lebih besar ataupun lebih banyak. Bermakna dekat sini kita tahu penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Itu cara kita membuat perbandingan nombor. Contoh yang kedua, susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Kemudian dia nak kita susun, okey, keempat-empat bilangan penduduk Iban ni dalam tertib menaik. Pun sama, kita menggunakan jadual nilai tempat. So kita susun mengikut nilai tempat. Selepas kita susun ikut nilai tempat, kita tentukan nilai tempat yang terbesar, iaitu nilai tempat 10,000. Okey, untuk nilai tempat 10,000, digit yang terbesar adalah digit 7. Bermakna kita tahu digit 7 ni yang terbesar. So, kita tandakan dengan tempat yang pertama. Okey, sebab kita nak buat tertib menaik kan? Tertib menaik, okey, maaf. Kalau nak buat tertib menaik, kita tandakan. Okey, tertib menaik. Sebelum tu, tertib menaik. Apa dia tertib menaik? Tertib menaik ini bermakna daripada nilai yang kecil kepada nilai yang besar. Bermakna kita nak tentukan dulu yang mana yang lebih kecil. Okey, yang manakah yang lebih kecil? Tapi tak apa. Kita tentukan dulu yang mana lebih besar. Yang mana lebih besar? Dekat sini, 75,141. Kita tandakan dengan kedudukan yang keempat. Sebab kita ada 4 bilangan kan? Okey, baik. Kemudian, yang manakah yang kedua terbesar? 6. 7 dengan 6. So, 6 kecil sikit daripada 7. So, 6 jadi tempat yang ketiga. Diikuti dengan 2. Di tempat yang kedua. Dan 1000. Lepas, so, untuk yang ni, dia tak ada 10,000. So, dia paling kecil lah. So, dia tempat yang pertama. Jadi, kita susun nombor yang paling kecil. 100,000. Okey. Yang paling kecil. 1,105. Kemudian diikuti pula dengan 24,712. Diikuti dengan 69,711. Dan paling besar duduk di hujung. Okey, sebab ini tertib menaik. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, permainan galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Okey, ini adalah bilangan dia. Okey, nyatakan permainan yang kurang diminati. Yang kurang diminati maknanya yang paling sedikit lah. Okey, lompat tikus atau batu seremban. Lompat tikus. So, kita nak fokus kepada lompat tikus. Okey, lompat tikus ataupun batu seremban. So, kita fokus kepada dua tu. Sebab soalan dia nak perbezaan antara lompat tikus dan juga dan batu seremban. Okey, so kita keluarkan nombor tu mengikut nilai tempat. Jadi kita pergi kepada setiap nilai tempat. Okey, untuk 10,000, kedua-dua nilai sama. Kemudian pergi pula kepada 1000. Okey, untuk 1000 terdapat perbezaan digit. So yang lompat tikus digitnya adalah 3 dan batu seremban digitnya adalah 4.
Bermakna dekat sini kita dapat tahu bahawa mainan yang kurang diminati di antara lompat tikus dan batu seremban adalah lompat tikus. Okey, lompat tikus. Okey, bandingkan digit ribu kerana digit puluh ribu adalah sama. Okey, itu tips je lah. Kamu boleh baca dalam buku teks kamu nanti. Okey, nilai digit 3 bernilai 3000 kurang. Okey, yang ni tak apa. Okey, permainan yang kurang itu tempat tikus. Okey, so kita dapat tahulah lompat tikus. Okey, susun nombor mengikut tertib menurun. Okey, tadi tertib menaik. Sekarang ni tertib menurun. Tertib menurun bermakna daripada nilai yang besar kepada nilai yang kecil. Dia menurun. Okey, jadi kita nak susun tertib menurun ni, kita mulakan dengan nombor yang besar. Okey, mana yang paling besar kat sini? Yang paling besar kat sini, cara dia kita nak banding, kita tulis. Macam kita buat tadi lah. Susun ikut nilai tempat. Susun ikut nilai tempat. Macam ni dia guna garis nombor. Okey, jadi dia tahu kat sini yang paling besar 15,367. Diikuti oleh 15,202, diikuti oleh 14,419 dan paling kecil 13,719. So ini kita kategorikan dia sebagai tertib menurun. Okey, baik. Nombor 3, contoh yang ketiga. Ini kita nak buat anggaran lah, macam kita nak menganggar lah apakah nilai dia. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Okey, dia bagi nombor ni disusun dalam tertib menaik. Okey. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, dia nak tahu nilai K ni siapa yang pegang. Dan nilai manakah antara ketiga-tiga nilai ni, yang manakah yang paling sesuai untuk diletakkan dalam tempat K? Okey, cara dia macam mana? Kita mesti tentukan bahawa nilai K, okey, nilai K dia tak boleh lebih daripada 52,173 dan dia tak boleh kurang daripada 59,000. Okey. Jadi kita tentukan antara dua ni. Okey, kamu tengok rajah ni. Okey. 52,173 di sini dan 59,000 di sini. Apakah nilai kad yang dipegang oleh Ray? Ray memegang 52,171. Seperti yang kita maklum tadilah. So nilai dia tak boleh kurang daripada 52,173. Bermakna nilai K tak boleh lah. Kita buang lah. Okey, tengok pula nilai Kim. Nilai Kim dia lebih daripada 52,173 dan dia kurang daripada 59,000. Bermakna Kim boleh lah. Boleh. Rina pula. Rina 58,145. Boleh tak? Boleh, sebab dia lebih daripada 52,173 dan dia kurang daripada 59,000. Bermakna Rina pun boleh. Jadi jawapan dia, Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Okey, jadi kita boleh pilih lah yang mana kita rasa sesuai untuk letakkan di nilai K tu. Okey, baik. Ini soalan. Soalan ini kamu akan jawab dalam Google Form di bawah ni lah. So, kamu jawab soalan. Okey, diharap kamu faham lah dengan penerangan yang ringkas ni. Sekian, terima kasih.